saya rasa tenang, Cakap. senang hati dapat berbual dengan Ustaz. Assalamualaikum sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz. Terima kasih kerana sudi bersama saya malam ni. Terima kasih sangat-sangat. Saya syukur sangat-sangat Ustaz. Dia tengok Zizan kat TV je. Ya Hari Allah. ni jumpa dalam. Betul Ustaz. Sebab kalau tengok kat TV boleh tengok. Kalau dekat radio kita tak boleh tengok Ustaz. So alhamdulillah Ustaz. Terima kasih sangat-sangat. Boleh dengar. Boleh dengar saja. Aduh. Saya tengok Zizan banyak memberi semangat juga pada saya tengok video Zizan kat YouTube tu dengan Mawi. Alhamdulillah. Tag kat saya. Terima kasih bagi-bagi semangat pada ni. Yalah Biasa Ustaz. kita bagi semangat kat orang, tiba-tiba Zizan pula bagi semangat kat kita. Subhanallah. Masya-Allah. Tak adalah Ustaz. Saya tengok Ustaz dah buat kerja-kerja mulia. Saya risau dengan masyarakat. Actually, saya risau dengan media sosial sebenarnya. Yang saya punya concern. Itu concern saya yang utama. Saya risau orang sediakan platform ni, kita ni dijadikan boneka untuk bergaduh, orang kata bercerita buruk orang, bercakap benda tidak baik. Bukan kita kata tempat media sosial ni kita jadikan tempat untuk kongsi benda-benda yang baik, tetapi kita jadikan tempat untuk kita bergaduh, tempat untuk kita jadi lebih negatif. Saya pun tak faham kenapa. So saya risau kita dijadikan sebagai pelakon-pelakon yang tidak sedar yang kita tengah buat apa. Kita tengah lalai dengan peluang dan ruang yang diberikan. Sebenarnya dia di alam maya, tetapi sebenarnya sama je kita di alam yang nyata ni sebenarnya. Kita tak sedar, bila kita sedar kita di alam maya, kita fikir kita duduk kat rumah, kita fikir kita type tak ada orang tengok, kita tak fikir yang malaikat pun duduk sebelah kita. Malaikat tunggu je masa kita buat dosa. Itu saya tengok, saya kesian. Sebab tu bila saya komen pasal benda tu, saya tak kesian Ustaz Abiliu, saya kata, Mawi muka pelik. Sebab Ustaz Abiliu tengah buat pahala. Saya kesian orang tengah buat dosa. Saya kata kenapa kita nak kesian Ustaz Abiliu, dia tengah buat benda yang baik, dia tengah beramal. Saya kata ini orang perlu kita jadikan contoh. Kita perlu kesian dekat orang yang tak nampak kebaikan yang Ustaz tengah buat. Itu yang saya fikir, itu yang saya concern sebenarnya. Betul. Ustaz. Macam mana Ustaz rasa? Saya pun dengar bersemangat. Betul lah tu, sepatutnya kita orang tengok macam kesian, sedih kan. Tapi sebenarnya kita patut kesian, sedih bila apa yang keadaan hari ni, bila tengok anak-anak tidur tepi jalan susah, yang tu patut sedih kan. Saya pun ada saya bila tengok banyak orang hantar gambar rumah-rumah Zizan kan, rumah-rumah yang buruk-buruk, rumah yang buruk, lepas tu rumah yang nampak uzur, anak-anak duduk dekat tepi-tepi timbunan-timbunan, tempat-tempat kotor macam. Bila tengok kita rasa sedih. Betul Ustaz. Jadi keutamaan macam mana kita nak bantu mereka semua supaya Allahu Akbar. Lain Ustaz. Rumah dapat tempat tinggal yang Allah beri yang baik-baik semua sekali. Mudah-mudahan macam tu. Sebab dalam bulan Ramadan ni amalan sunat Allah gandakan fardu, amalan. Amin insya-Allah. Fardu Allah gandakan 7. Maksudnya muka Zizan kan? Muka saya ada ke muka saya hilang juga? Sama Ustaz. Tadi Ustaz ada, saya tak ada, ada tak ada. Tapi kita harap orang dengar lah. Line saya tadi yang saya dengar. Wifi tak berapa sangat ni. Saya pakai pakai Celcom je ni. Masya-Allah izin. Ustaz pakai line telefon ke pakai wifi? Pakai line telefon. Cuba Ustaz connect dengan wifi, try. Saya tak ada rumah ni, dia ni wifi dia ada problem sikit. Oh okey, tak apa. Tapi okey ni ada tak ada. Semalam pun Ustaz, Ustaz Allah tentukan terlekat. Ustaz terlekat. Kita tengok muka je lah. Tengok muka dia Zan. Macam lain Ustaz sangkut. Allah. Online saya sangkut. Online saya Tadi okey. Oh. Tu Adi Putra tu, barakallah Ustaz dan Bro Zizan. Adi Putra duk komen tu. Zizan gambar masya-Allah. Tapi itulah Zizan, mudah-mudahan kita bantu ramai orang kan. Nanti Allah sayang pada kita, bantu ramai orang. InsyaAllah Ustaz. Dulu ada sekali dulu ada sekali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia puasa 3 hari, dia baru nak makan, tiba-tiba ada orang beri salam. Tengok ada beberapa orang miskin datang. Dia pun tanya kat isteri anak-anak dia macam mana. Dia pun bagi pada orang tu. Lepas tu hari kedua
ada orang datang lagi. Baru nak buka puasa. Kalau kita 2 hari datang Izan, mau kita kunci pintu tu mangga. Kita tengok ada beberapa anak yatim datang. Hari ketiga, tiba-tiba ada orang datang lagi. Tiba-tiba ada orang datang. Kita tengok utusan Nabi untuk minta makanan untuk tawanan perang di masjid. 3 hari. Dia orang cuma makan kurma, makan air. Kalau kita 3 hari, anak, isteri makan kurma, makan air. Minum air je. Tiba-tiba pergi masjid, sampai kat masjid. Nabi tanya kat Sirina Ali, apa jadi kat kamu ni? Dia pun cerita kat Nabi. Sirina Ali cerita kat Nabi. Nabi beritahu kerana amalan kamu ni Allah puji. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Mereka yang beri makan. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi. Makanan yang sangat mereka cintai. Kalau tak makan mungkin mati. Diberi kepada siapa? Miskin, yatimah wa asira. Pada beberapa orang miskin, beberapa anak yatim dan tawanan perang. Allah beritahu pula, innama nut'imukum, kami beri makan ni diwajihillah, semata-mata untuk redha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Walaupun dia dah korban semua sekali Zat, tapi dia tak nak apa-apa terima kasih kepada orang pun. Dia cuma nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat baik ni untuk Allah sayang. Orang suka ke tak suka, marah ke benci ke, orang tak terima kasih pun tak apa Zizan. Kita bagi ke orang dia tak terima kasih kerana dia terkejut dia tak terima kasih. Dia terkejut. Macam kita kadang ada bagi rumah ke orang, dia terkejut macam dia tak terima kasih. Kita dia ni macam suka ke tak suka dapat rumah. Tapi 2-3 hari dia call semula Zizan. Dia kata, ya Allah Ustaz, terima kasih bagi rumah. Macam tu. Rupanya dia orang jadi. Tapi kita tak harap terima kasih orang. Kita buat untuk Allah sayang. Betul. Allah maha mendengar kan. Betul Ustaz. Begitulah Zizan. Saya doa Aziz cepatlah mungkin dapat bertemu jodoh kahwin cepat ni. Allahuakbar. Amin. Tapi Ustaz, saya nak tanya Ustaz sebab sekarang ni kita tengok bila kita sebut pasal sedekah, bila kita sebut pasal nak bantu orang, semua orang akan bercerita tentang bagaimana kita nak bagi duit. Orang kata tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu pun. Maksudnya itu adalah penjelasan daripada sudut fizikal lah, tapi sebenarnya orang nak bercerita direct sebenarnya berkenaan dengan hati. So kalau kata kita sebut hati ni bila ada rasa berkira, dia akan kira dengan tangan lah. Dia daripada dalam dia akan pergi kepada fizikal. So bagaimana Ustaz kan, kalau kata kita ada duit, contoh kita ada duit 100, kita nak sedekahkan 90, kita nak tinggal 10 je dekat kita. Tetapi dalam keadaan hati yang betul-betul rasa macam bukan soal angka, tetapi soal kita nak bagi dekat orang, kita nak tengok orang tu senang je. Susah, saya rasa susah untuk setengah orang. Dia akan kira, dia akan cakap, Alazan kau kaya boleh lah, dia kata. Kan, macam aku ni mana ada duit, aku nak tolong orang, nak tolong tu. Sebab saya kadang-kadang saya tengok orang kaya jadi lagi kaya berkaitan dengan sedekah. Tetapi bukan kita sedekah ni untuk jadi kaya. Kita sedekah ni untuk bantu orang, macam Ustaz cakap, kita sedekah ni untuk Allah sayang. Untuk dapat pahala, untuk amal jariah. So bagaimana nak createkan rasa sedekah ni adalah satu amalan atau perbuatan harian kita. Kita nak create hati supaya bersih macam tu. Bagaimana Ustaz nak buat macam tu Ustaz? Macam dalam hadis Nabi pun ada bersebut, sedekah ni ada 2. Satu yang terang-terangan, satu yang sembunyi. Aisyah radhiyallahu anha itu Nabi beritahu sedekah tu ada yang terang, ada yang sembunyi. Jadi ada waktu kita buat terang-terang, ada waktu yang kita buat sembunyi-sembunyi. Dan kedua-dua ni dia macam apa? Sedekah ni dalam Quran beritahu ada sedekah terang, ada sedekah sembunyi. Jadi dua-dua tu baik dalam Quran. Dua-dua baik. Jadi kita terang-terang macam kita, macam terutama yang ada nama sikit, yang ada seseorang dalam masyarakat, dia perlu terang-terang supaya dia menjadi contoh untuk orang lain. Kita ingat hadis Nabi, barang siapa mulakan satu kebaikan, orang lain ikut sampai kiamat, dia dapat pahala. Macam Zizan. Bukan ada orang ada follower 7 juta, berapa orang je? Zizan, Nilofa, Noradeni, Datuk Siti. Jadi Allah beri follower yang ramai. Bila Zizan mula contoh macam ceramah, jadi orang menengok ramai. Zizan sedekah, orang lain pun rasa kena Zizan pergi umrah, dia nak pergi umrah. Zizan pergi buat apa? Zizan buat apalah, nikah, dia orang pun nak nikah juga. Zizan nak Zizan buat apa-apa baik je, dia orang pun nak follow je semua sekali. Dia macam Ustaz 3 kali dah saya dengar pasal nikah malam ni. Saya risau. Ustaz ada calon ke? Jangan kacau Zizan.
Zizan jalan betul-betul, beratur, ambil nombor Allah. macam orang tengah musim PKP. Allah Akbar. Betul. Tapi Aduh. bila kita mula berizan, nanti memang Allah tambahkan. Allah tambah, kita niat untuk redha Allah. Tapi Allah janji siapa sedekah, Allah tambah. Mesti. Mesti Allah tambah. Alhamdulillah. Dia banyak kali bagi saya dekat airport Senai kan. Masa buat tu ikhlas lah cerita ni, kurang sikit ikhlas dia. Betul. Sedekah RM20, tiba sampai ke airport ada orang minta. Ada RM40 je masa tu, bagi RM20. Ada seorang lagi minta, bagi RM20. Dia kata dia lapar. Balik pada ceramah sehari tu, ada orang bagi envelope. Dalam tu dia kata duit raya untuk anak. Saya kata tak apa, 2 envelope. Anak 2. Jadi saya pun naik flight, dia orang belikan tiket flight balik. Bila balik, tengok dalam tu ada apa Zan? Duit raya anak, duit tak ada. Tengok-tengok ada 200, ada 200. Tadi sedekah RM20, RM20. Saya kata luar biasa. Lepas tu saya try, saya sedekah RM400, dapat RM400 kan. Duit lain sedekah RM400. Sekali lepas sedekah RM400, dapat RM4,000. Mana Ustaz datang tak sampai seminggu. Adalah rezeki. Lepas tu RM4,000 Zan, saya try sedekah RM4,000. Tunggu-tunggu tak dapat RM40,000. Ada hati lama menunggu. Ya Allah, macam tak dapat, tak apalah, dapat dekat akhirat je lah. Betul Ustaz. Sekali tunggu-tunggu dapat juga RM40,000. Lepas dapat RM40,000 Zan, saya dah pandai dah. Saya tak bagi semua, saya bagi separuh je. Bagi RM20,000 je. Takut tak dapat balik semua. Betul juga tu Ustaz kan. Kena tengok untuk kita 2 tahun juga. Allah gandakan. Walaupun kita niat untuk redha Allah, tapi mesti Allah gandakan. Dan dia amal baik ni, dia mesti mula-mula buat memang datang riak Zizan. Mula-mula buat apa-apa pun. Mula pergi masjid kan, rasa orang tengok je. Angkat takbir pun rasa nak ambil wuduk, buka pipe tu duduk kan. Betul. Angkat takbir tu tengok macam ni Ustaz kan. Mula-mula memang macam tu. Allah Akbar. Dia rasa, tapi dia buat dia sekali macam semua tengok je ni. Kali kedua dah kurang rasa. Kali ketiga makin kurang. Lama-lama kita dah biasa dah. Sampai satu hari, orang ada ke, orang tak ada ke, hujan ke, panas ke, orang puji ke, keji ke, tengah banyak duit ke, duit tak banyak ke, tengah apa keadaan, kita tetap rasa nak memberi. Sebab sebab tu dia kata meninggalkan amal baik sebab takut orang kata dipanggil riak. Buat baik, malah pergi sembahyang jemaah, nanti orang kata riak. Dosa riak tu dah dapat dah. Dosa tu dapat. Sebab tinggalkan amal baik sebab takut orang cakap. Betul. Tapi kalau buat amal baik, buat juga. Tapi nak tunjuk ke orang. Yang tu syirik. Jadi dua-dua tak boleh. Tinggal tak boleh, buat tak apa. Buat pun macam dosa juga. Jadi macam mana nak buat? Terus buat. Lama-lama ikhlas tu datang. Ikhlas tu bukan datang 1-2 hari. Dia datang bila beri masa. Macam cinta lah Azizan, cinta kan? Oh, Ustaz datang balik cerita ni. Okey. Tapi saya cinta ni kena tinggal je Ustaz. Bila kita beri masa, cinta tu datang kan? Duduk masa bersama, tengok dia, pandang, tenung kan? Mungkin sama-sama ceramah, sama-sama buat filem ke. Dia jadi macam jatuh hati je kata tau. Tapi tiba-tiba kita jumpa orang lain, jatuh cinta dengan orang lain pula. Masa ni, itu masalah. Masa ni dia datang cinta. Masa datang cinta. Sebab tu kena selalu bagi, kalau orang dah kahwin, bagi masa dengan isteri. Makan dengan isteri. Selalu makan dengan isteri orang, nanti jadi sayang ke isteri orang. Masalah dekat tu tak kan? Dia kata love tu equal time. Love equal time. Lebih banyak bagi masa, lebih datang cinta. Jadi kalau nak cinta pada Allah, cinta pada solat, pada sedekah, kena selalu beri masa dan minta doa dengan Allah supaya Allah bagi ikhlas. Ikhlas ni mahal Izan. Kalau orang tanya ikhlas tak, belum ikhlas lagi. Ikhlas ni memang dia datang pergi, orang puji seronok sikit, orang keji rasa nak tumbuk juga muka dia. Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau tak ada orang tak tertumbuk juga, tapi kita datang ikhlas dia kan. Ikhlas. Sebab kita pun bukan baik sangat Izan. Macam saya ni bukan baik juga, jadi kawan-kawan macam-macam juga kan. Jadi tapi kita belajar ikhlas tu. Betul, sikit demi sikit.